kabar kamu orang? Baik. Oke. Baiklah, topik kita pada hari ini seperti yang kamu orang tengok di depan, gambar di depan nih apa tuh? Banjir, cikgu. Banjir. Baiklah. Siapa pernah mengalami banjir di sini? Siapa pernah jadi mangsa banjir? Oh, Melka. Tak pernah. Oke, Melka boleh ceritakan sedikit pengalaman anda semasa banjir? Tapi masa itu saya masih kecil, cikgu, 10 tahun yang lalu. Oh, jadi tak ingat lagi lah. Tak apa ingat. Oke, baiklah. Oke. Menurut kamu orang, apakah punca utama banjir ini? Punca dia sebab berterusan, cikgu. Oke, betul. punca dia penebangan pokok haram. Betul? Pembalakan. Oke, betul. Baiklah. Semua betul, tak ada yang salah. Oke, seterusnya. Oke. Apa maksud banjir? Banjir ialah keadaan apabila air Oke, melimpah. sama-sama baca. Banjir ialah Satu, dua. Banjir ialah keadaan apabila air melimpah dan menenggelami kawasan daratan yang sepatutnya kering. Ia biasanya berlaku akibat hujan lebat, sungai melimpah, air pasang atau sistem saliran yang tidak berfungsi dengan baik. Bagus. Maksud banjir keadaan apabila air melimpah dan menenggelami kawasan daerah tersebut. Yaitu macam yang kamu orang cakap tadi, punca dia pembalakan haram. Ya. Seperti yang kamu orang tahu, banjir ialah keadaan apabila air melimpah dan menenggelami sesuatu kawasan, yaitu terjadi apabila hujan lebat, sungai melimpah, air pasang atau sistem saliran yang tidak berfungsi dengan baik, yaitu apabila ada pembalakan haram, longkang tersumbat dapat menjadi banjir. Apabila hujan berterusan, tidak berhenti-henti, okay, kawasan itu akan jadi tersumbat dan menyebabkan banjir. Seterusnya, okay, mari kita masuk ke dalam pengenalan kita. Banjir ialah keadaan air melimpah ke kawasan daratan yang berlaku akibat hujan lebat, sistem saliran tidak teratur atau fenomena alam. Ini menjadi isu penting di Malaysia kerana kerap berlaku pada musim tengkujuh. Kamu orang tahu apa maksud tengkujuh? Tidak. Musim hujan berterusan. Yes, betul. Betul sekali. Saya sendiri pun tahu. Okay. Apa lagi, Cok? Dah tak habis kah? Woi. Serius ini. Oh benar. Okay. Alright. Okay, cikgu mau kamu orang salin ni, okay, dan fahami. Okay. Punca berlakunya banjir akibat hujan lebat berterusan dalam tempoh singkat, sistem saliran tersumbat oleh sampah, pembangunan tidak terkawal menyebabkan kurang kawasan serapan air, fenomena alam seperti air pasang besar dan empangan dilepaskan. Okey, kamu orang tahu apa maksud empangan dilepaskan? Dilepaskankah? Empangan tu dia macam kena blok kah? Ya, betul. Yang macam dam. Hidro tu kah? Ya, hidro tu. Apabila mereka ada masa mereka akan lepaskan dia untuk tukar air dia lah, macam tu. Jadi proses air baru. Lepas tu ia pun dapat menyebabkan banjir sebab air empangan tu sangat tempat empangan tu sangat besar dan luas dan air yang dalam tu pun banyak. Ada apa-apa yang kamu orang tahu lagi punca berlakunya banjir selain yang di depan ini? Tiada. Tanah gelongsor. Betul, tanah gelongsor. Cuaca ekstrim. Tak ada. Nelka, sila jawab satu. Apa tu? Cuaca ekstrim. Okey. Betul. Betul sekali. Okey, Atira? Hujan lebat tak berhenti. Okey, betul. Hujan lebat berterusan. Okey. Okey, baiklah. Di sini cikgu ada dua gambar. Kesan banjir. Apa yang kamu orang dapat tengok dari dua gambar ini? Kehilangan tempat tinggal. Okey, betul. Tak ada makanan, kesejukan. Betul. Atira, coba jelaskan satu kesan banjir yang menurut kamu. Ekonomi terjejas. Okey, betul. Susah nak dapat makanan. Okey, betul. Okey, semua betul. Okey, mari kita teruskan ke kesan banjir. Kesan banjir merupakan kerugian harta benda seperti rumah,
dan kendaraan. Gangguan bekal elektrik dan air, di mana kita susah mendapat bekalan elektrik dan air, dan juga kita tidak dapatlah semua itu, dan kekurangan tempat tinggal. Kita mungkin disediakan tempat tinggal di dewan ataupun balai raya. Penyakit bawaan air seperti leptospirosis dan cirit-birit ini kerap kali berlaku sebab pada masa itu air banjir sangat-sangatlah kotor. Ya. Cikgu, apa leptospirosis tuh? Nanti cikgu jelaskan selepas ini. Okey. Seterusnya, gangguan ekonomi, perniagaan terjejas, jalan ditutup, dan kematian jika banjir berlaku secara mengejut. Awak di jalan 11. Lah, udah gitu. Baiklah, Melka, tadi soalan awak leptospirosis tu, Iya, cikgu. maksud dia adalah penyakit berjangkit. Oh, Ya, wow. penyakit berjangkit ini kira nama dia lah. First time dengar cikgu. Ya. Itulah kita baca buku. Biar bawa Okey. tahu. Okey, baiklah murid-murid, boleh jelaskan dengan cikgu bagaimanakah cara mengatasi banjir? Membaiki sistem pemerintahan. Mengelak pemalakan haram. Alright. Bersih longkang. Bagus, betul. Mari kita tengok. Okay. Di sini terdapat langkah-langkah untuk mengatasi banjir. Dengan kita membersihkan longkang dan sistem saliran secara terbuka, secara ramai-ramailah, di mana jiran-jiran kamu, mangsa-mangsa banjir tersebut ataupun sukarelawan. Sangatlah penting pada masa ini untuk sama-sama kita buat membaiki longkang atau sistem saliran supaya kita punya jalan tu ataupun sistem peparitan kita lebih bagus lagi dari yang sebelum ini. Okay. Dengan mengadakan program pendidikan awam tentang pengurusan sampah, kerajaan membina tempatan banjir dan menaik taraf sistem peparitan. Penduduk menyediakan pelan kecemasan dan kit keselamatan banjir. Ini apabila terjadinya banjir, okey, kit keselamatan dan pelan kecemasan sangat penting untuk panduan bagi mangsa-mangsa banjir. Elakkan pembangunan di kawasan rendah dan berhampiran sungai. Okey, baiklah murid-murid. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu nak kamu orang beri setiap punca, kesan dan cara mengatasi banjir di depan. Satu orang satu isi. Boleh? Boleh. Okay, bermula dari Melka. Cikgu ada peta. Okey, baiklah. Terima kasih Melka. Seterusnya kita Atira.
Ipon sudah sedia ya. Baik cikgu. Sediakan jawapan Anda Baik cikgu. seperti budak form 3. Baik cikgu. Silakan. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang di depan kamu ada 3 punca, 3 kesan dan 3 cara mengatasi banjir. Okey. Di sini cikgu akan beri latihan dengan kamu orang membuat satu karangan tentang banjir, iaitu semua jawapan sudah ada di sini. Isi-isi semua sudah ada di sini. Jadi, kamu orang sudah mendapat pendahuluan dengan penuntukan. Okey. Isi sudah cikgu jelaskan di sini. Semua betul ya. Okey. Punca yang pertama, hujan yang berterusan, betul. Paras air sungai melimpah, betul. Pembangunan yang tidak terkawal, betul. Okey, kesan kehilangan harta benda, risiko penyakit seperti cirit-birit, ekosistem terjejas, betul. Seterusnya cara mengatasi banjir dengan penanaman pokok, betul. Mengadakan kempen kesedaran, betul. Mengawal pembangunan, betul. Jadi cikgu akan beri latihan untuk kamu orang dan sila buat mengikut jawapan-jawapan yang ada di depan. Okey? Boleh? Kalau kamu orang ada idea yang lain pun lebih bagus lagi. Okey. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.